Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu pemulihan dan pencegahan dadah dan perlindungan kanak-kanak dalam media sosial antara yang menjadi tumpuan perbahasan pada hari keempat mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Dalam menjawab pertanyaan lisan mengenai isu pemulihan dan pencegahan dadah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua berkata Jabatan Perdana Menteri memberikan perhatian khas kepada usaha-usaha Pusat Al-Islah dalam memberikan khidmat rawatan dan pemulihan residen-residen di Pusat Al-Islah. Yang berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Meja Jara Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, proses pemulihan dadah dapat dicapai bukan hanya melaksanakan program rawatan dan pemulihan dadah yang disediakan, tetapi memerlukan sokongan dan dukungan padu masyarakat. Sokongan tambahan kepada lepasan residen juga memerlukan pendekatan yang lebih holistik untuk menghasilkan kesan pemulihan yang berkesan serta mampan. Ianya adalah menjadi tanggungjawab pelbagai pihak yang berkepentingan sebagai salah satu pendekatan whole of nation, terutama sekali dalam menangani faktor-faktor yang menyumbang boleh kepada kegagalan pemulihan seperti persekitaran pergaulan, pekerjaan dan sokongan masyarakat. Isu penandaan dan pengukuran sempadan darat antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia pula mendapat respon daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Sempadan kedua buah negara hanya akan muktamad setelah semua kerja-kerja penandaan dan pengukuran kawasan sempadan darat selesai dilaksanakan serta mendapat persetujuan bersama dari kedua-dua pihak. Pada masa yang sama, agensi penguatkuasaan negara Brunei Darussalam dan Malaysia terus bekerjasama rapat dalam mengawal sempadan masing-masing serta aktiviti rentas sempadan yang menyalahi undang-undang. Mengenai pengodaman telefon pintar dan perlindungan kanak-kanak dalam media sosial, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, seterusnya menjelaskan. Dengan kerjasama Pasukan Polis Diraja Brunei, UNN dan syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan laman web yang disahkan sebagai skam akan disekat dengan serta-merta. Selain itu, langkah-langkah dan standard operating procedures untuk menangani sebarang aduan berkaitan nombor telefon yang digunakan untuk panggilan dan SMS penipuan telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Antara langkah-langkah lain dalam mendukung pelaksanaan inisiatif untuk melindungi kanak-kanak dari jenayah dalam talian dan kandungan yang tidak sesuai adalah seperti berikut. Pihak ATI bekerjasama dengan pihak UNN untuk menyekat juga laman-laman web berunsur tidak bermoral dan menyalahi tata amalan internet atau Internet Code of Practice. Sejak 5 tahun kebelakangan, sebanyak 135 laman-laman web telah disekat. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pula menjelaskan mengenai pembangunan prasarana sukan dan penganjuran acara sukan pelancongan tahunan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Kementerian ini mengalu-alukan pendekatan senegara whole of nation approach dengan melibatkan pelbagai pihak termasuk sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC sebagai rakan strategik melalui inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) serta meneroka inisiatif kerjasama awam dan swasta iaitu PPP bagi menaik taraf dan membangunkan prasarana sukan yang memenuhi standard piawaian antarabangsa. Satu Jawatankuasa
telah pun ditubuhkan untuk melaksanakan kajian terperinci dan penilaian lanjut mengenai kesesuaian termasuk keselarasan piawaian antarabangsa seperti dari sudut teknikal, dari sudut logistik dan juga dari sudut keselamatan pelaksanaan dan pengendalian acara yang boleh dianggap acara yang besar seperti ini. Dewan menangguhkan sidangnya petang kemarin dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. Majlis Tadarus Malam-Malam Bulan Ramadan diteruskan malam tadi di Surau Istana Nurul Iman. Rombongan Jabatan Perdana Menteri diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja Mei Jejar Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan tazkirah bertajuk Fadilat Surah Al-Fatihah. 800 orang menyertai majlis tersebut terdiri daripada para pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri, pegawai dan guru agama, Jabatan Pengajian Islam dan pembaca khas. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Dikelolakan oleh Pejabat Media Info dan Pejabat Antarabangsa dengan kerjasama Jabatan Adat Istiadat Negara dan Biro Mencegah Rasuah. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir mengetuai rombongan Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja Mei Jejar Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Bacaan surah Yasin dipimpin oleh Dato' Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan, diikuti bacaan doa tahlil dan doa peliharakan Sultan. 20 orang anak yatim dijemput ke majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim dalam projek Jalinan Kasih ke-17 di bawah Radio Television Brunei RTB dengan kerjasama Hotel Radisson. Acara berlangsung malam tadi di hotel berkenaan. Penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim disempurnakan oleh Chong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB, dan Miriam Wabler, pengurus am Hotel Radisson. Majlis merupakan usaha kerjasama antara RTB dan Hotel Radisson untuk memberikan kegembiraan kepada anak-anak yatim. Projek Jalinan Kasih merupakan projek tahunan RTB yang dihasratkan untuk mempromosi dan mendukung usaha kerajaan dalam mewujudkan budaya kehidupan bermasyarakat yang penyayang dan prihatin kepada golongan yang memerlukan. Pelbagai pihak terus mengimarahkan masjid dengan dan menyemarakkan bulan Ramadan dengan majlis-majlis keagamaan. Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama kemarin mengendalikan majlis tadarus bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara sempena tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Diungkayakan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Az-Zakirin Meragang, majlis bertujuan menggalakkan para muslimah agar terus mengamalkan bacaan Al-Quran sehingga khatam. Majlis berlangsung di masjid berkenaan.
18 pelajar Politeknik Brunei akan melanjutkan pengajian luar negara di Lanzhou, China di bawah program kerjasama Syarikat Industri Hengyi Industries dan Universiti Teknologi Vokasional Petrokimia Lanzhou, China. Di bawah perjanjian itu, syarikat Hengyi akan memberikan tajaan penuh untuk pengajian pelajar di luar negara sebagai sebahagian daripada perjanjian tawaran pekerjaan bersyarat. Pelajar juga akan ditawarkan peluang pekerjaan dengan syarikat berkenaan. Negara Brunei Darussalam terus mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu destinasi penting dalam pelayaran global dengan ketibaan kapal pesiaran Crystal Symphony dari kota Kinabalu, Sabah. Ia merupakan lawatan kedua kapal tersebut ke negara ini. Kapal pesiaran yang membawa lebih 400 penumpang dan hampir 500 anak kapal itu merupakan kapal antarabangsa ke-6 mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam tahun ini. Para pengunjung berpeluang menerokai dan melawat tempat-tempat menarik di ibu negara. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan 2 buah lagi agensi pelancongan diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini. Agensi pelancongan tersebut ialah JB Travel Agency Sendirian Berhad dan PGGMB Travel Service Sendirian Berhad. Pada masa ini, sebanyak 32 buah agensi pelancongan telah diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi tahun ini. Orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadah umrah bolehlah mengikuti dan berhubung terus dengan agensi-agensi pelancongan yang dibenarkan. 6 individu dikenakan kompaun RM100 setiap seorang oleh bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian. Awangku Muhammad Akil Saifillah bin Pengiran anak Saiful Rizam dan Muhammad Iman Rafi bin Ros Dosmera, warga negara tempatan, Rizki Mubarak, warga negara Indonesia, serta 3 individu lagi, Muhammad Fazlu, Abdul Rahim Bepari dan Kalamia, warga negara Bangladesh, didapati melakukan kesalahan tersebut semasa operasi bersih dijalankan pada 26 Februari 2025 di kawasan Pantai Jerudong. Manakala operasi yang berasingan yang dijalankan pada 25 Februari 2025 ke atas 2 buah syarikat di Kampung Lupak Luas, Mukim Lumapas dan di Kampung Jerudong, Mukim Senggurong kerana didapati melonggokkan sampah di tempat yang menyalahi undang-undang. Syarikat Mandiri Jaya Sendirian Berhad dan El Wa'id Sendirian Berhad dikompaun RM1,000 setiap sebuah syarikat. Jika gagal menjelaskan denda, kes akan dibawa ke mahkamah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian, iaitu jika sabit kesalahan boleh dikenakan kompaun tidak lebih RM9,000 bagi individu dan tidak melebihi RM30,000 bagi syarikat atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.